Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita jumpa lagi. Baik, hari ini kita akan teruskan dengan masih lagi tajuk peratus dalam mencari peratus dari suatu kuantiti. Baik, sebelum kita mula, saya suka ingatkan kepada kamu supaya kamu sediakan kertas catatan ataupun buku catatan, pensel, pemadam, alat tulis yang lain, supaya semasa kamu menonton video ini, kamu dapat membuat catatan dan membuat aktiviti latihan bersama-sama. Itu lebih berkesan, supaya kamu lebih cepat ingat, dan sekiranya terlupa, kamu ada catatan untuk dirujuk. Okey. Kalau tak sempat salin, kamu pause dulu video ni, berhentikan sekejap, salin apa yang dibuat, kemudian kamu selepas selesai menyalin, kamu boleh resume balik video untuk mengikuti yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Perhatikan rajah yang terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yang sama saiz. Jadi, kamu dikehendaki menghitungkan peratus kawasan belorik daripada seluruh rajah. Okey, untuk menukar sebarang kuantiti kepada peratus, yang perkara pertama yang perlu kita cari adalah pecahan. Kita kena dapatkan dulu pecahan. Okay? Selalunya tak dinyatakan pecahan, jadi kita kena bentukkan pecahan daripada maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi di sini adalah rajah terdiri daripada beberapa. Beberapa ni berapa? Berapa keseluruhan petak yang terdapat di dalam rajah tersebut. Okay? Keseluruhan tu bermaksud yang belorik dan juga yang tidak belorik. Okay? Cuba kita kirakan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi keseluruhannya ada 10 petak. Manakala yang belorik ada 2. Jadi kita telah dapat membentuk pecahan. Pecahan kawasan belorik adalah 2 per 10. 2 kawasan belorik, 10 keseluruhan. Okey. Dan apabila kita telah mendapat pecahan seperti ini, 2 per 10, jadi lebih mudah, sangat mudah untuk kita menukar kepada peratus. Sama macam sebelum ni kita belajar menukar pecahan kepada peratus. Okay? Sama. Kita boleh guna cara yang pertama ataupun kita boleh guna cara yang kedua. Okey, mula-mula saya akan tunjukkan menukar 2 per 10 ni kepada peratus menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kita jadikan pecahan 2 per 10 ni kepada pecahan per 100. Okay? 10 nak jadikan 100, darab dengan 10. Okay? Jadi kalau penyebutnya darab dengan 10, pengangka nombor di atas ni pun akan darab dengan 10. Jadi 2 darab 10, 20. Jadi sekarang kita telah ada satu pecahan per 100, iaitu 20 per 100. Jadi 20 per 100 sama dengan 20 peratus. Jadi peratus kawasan belorik daripada seluruh rajah itu ialah 20 peratus. Okay, ini kaedah pertama. Baik, sekarang kita pergi kepada kaedah yang kedua. Untuk kaedah kedua, langkah pertama sama seperti kaedah pertama. Kita kena dapatkan dulu pecahannya, iaitu pecahan kawasan belorik daripada seluruh rajah. Okay, kita dah kira tadi ada 2 kawasan belorik daripada 10 petak keseluruhan. Jadi pecahannya adalah 2 per 10. Untuk menggunakan kaedah kedua, kita hanya perlukan pendaraban. Darab sebarang pecahan dengan 100. Untuk menukar kepada peratus, kita darabkan pecahan tersebut dengan 100. Kemudian kalau kita boleh mansuhkan, kita mansuhkan. Di sini boleh mansuhkan satu sifar di sini, satu di atas, satu di bawah. Dan seterusnya kita akan tuliskan ayat matematik. Kita tulis semula ayat matematik ni. 2 darab dengan 10 bahagi dengan 1. 2 darab dengan 10 bahagi dengan 1. Yang atas darab dengan atas, kemudian bahagi di bawah. 2 darab 10, 20. 20 bahagi 1, 20. Jadi jawapan dia kita dapat sama seperti menggunakan kaedah yang pertama, iaitu 20 peratus. Okey, untuk contoh yang kedua, soalan di bawah menunjukkan bilangan murid di kelas 4 cemerlang dalam bentuk jadual. Okey.
kelas di 4 Cemerlang. Murid lelakinya ada 28 orang, murid perempuan ada 12 orang dan jumlah keseluruhannya ada 40 orang. Jadi nyatakan peratusan murid perempuan di dalam kelas 4 Cemerlang. Baik, sebelum kita mulakan, saya nak kita imbas balik pelajaran kita masa tajuk pecahan, macam mana kita membentuk pecahan. Okey, cuba kamu nyatakan pecahan murid lelaki, pecahan dulu. Pecahan murid lelaki pada keseluruhan. Berapa? Pecahan murid lelaki 28 orang, jadi pecahannya adalah 28 per 40. Itu pecahan murid lelaki. Kalau pecahan murid perempuan pula, 12 per 40. Okey? 12 per 40. Lelaki per dengan keseluruhan. Apa yang kita cari itu perkan dengan keseluruhan. Kadang-kadang kita tak dinyatakan, tak diberi kat sini, ni dah ada jumlah 40 orang. Okey, kadang-kadang kita tak diberi jumlah ni, tetapi kita boleh cari, kita tambahkan sahaja jumlah lelaki dengan perempuan, jadi dapatlah keseluruhannya. Baik, kita teruskan dengan kaedah yang pertama, di mana kita akan membentuk pecahan, nyatakan peratusan murid perempuan di dalam kelas 4 Cemerlang. Jadi murid perempuan dalam kelas 4 Cemerlang pecahannya adalah 12 per 40. Baik, sekarang kita gunakan kaedah yang pertama. Macam mana kita nak jadikan 12 per 40 ni menjadi pecahan per 100. Okey, macam mana kita jadikan pecahan 40 per 40 ni jadi pecahan per 100. Baik, untuk pengetahuan kamu, kita boleh menggunakan kaedah darab dan juga bahagi untuk menukar sebarang penyebut ni kepada 100. Okey. Kalau macam ni 40 kita tak ada nak darab dengan berapa terus jadi 100, kita kena melibatkan nombor perpuluhan. Jadi merumitkan kamu. Jadi untuk itu kita mula-mula kita bahagikan 40 ni kepada 2. Dia akan dapat 40 bagi 2, 20. 20 akan darab dengan 5. Dia akan dapat 100. Okey. Jadi, operasi di bawah ini akan diikuti oleh nombor 12, iaitu pengangka. Mana 12 bahagi dengan 2. 12 bahagi 2 berapa? 6. 6 darab dengan 5. Dapat 30. Jadi 30 per 100 adalah pecahan per 100. Jadi ingat kalau pecahan itu adalah pecahan per 100, kita boleh terus nyatakan dia dalam bentuk peratus, iaitu 30%. Jadi peratusan murid perempuan di kelas 4 Cemerlang ialah 30%. Okey, kamu boleh salin. Salin dalam buku catatan ataupun kertas supaya jalan pengiraan ini boleh kamu buat rujukan. Okey, kita pergi kepada cara ataupun kaedah pengiraan yang kedua. Sama lagi, kita nak mencari peratusan murid perempuan di dalam kelas 4 Cemerlang. Okey, kita akan mulakan dengan membentuk pecahan. Kita membentuk pecahan iaitu 12 orang per dengan 40 orang. Okey, untuk mencari peratus menggunakan kaedah kedua, kita hanya perlu darabkan pecahan tersebut dengan 100. Okey. 12 per 40 darab dengan 100. Jadi, di sini kita ada satu sifar yang boleh masukkan. Sini satu, bawah satu. Atas satu, bawah satu. Jadi, kemudian kita boleh tulis semula ayat matematik ni, iaitu 12 darab dengan 10 bahagi dengan 4. Kita darabkan dulu. 12 darab dengan 10, senang. Kosong ni cuma tulis balik je. 2.12, 1.11. Jadi 120. Jangan lupa bahagi dengan 4. Tengok ayat matematik yang ditulis tadi. 120 kita bahagi dengan 4. 4 darab 3, 12. Okey, sifar ni turunkan. 4 darab sifar. Kemudian selesai. Jadi jawapan dia sama seperti kaedah yang pertama tadi, iaitu 30%. Okey, baik, kamu boleh salin, kamu boleh pause dulu
video ni dan salin jalan kerjanya. Kemudian selepas ini kamu boleh cuba menjawab soalan latih to be yang diberikan link atau pautannya di description dan juga di grup. Baik, untuk itu kita jumpa lagi untuk kemahiran yang akan datang. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.